Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابنا إنك أنت العليم الحكيم ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah dapat sama-sama kita bertemu dan bersua lagi pada pagi ini. Dan kita harapkan semoga pertemuan kita ini walaupun hanya sekadar di maya, tetapi tetap Allah penuhkan kehidupan kita ini dengan keberkatan, keredaan rahmat. Dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan insya-Allah pada pagi ini sebagaimana biasa jadual saya, kami akan bersama-sama di dalam satu kelas muslimat di Masjid Al-Iman, Taman Kemesah Haid. Jadi insya-Allah pada pagi ini kami akan membaca kitab Mukasyafatul Qulub yang telah dikarang oleh Al-Imam Al-Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu taala pada bab yang ke-24, bertajuk berbakti kepada ibu bapa, muka surat 217. Bab yang ke-24 berbakti kepada ibu bapa, muka surat 217, perenggan yang ke-4. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. At-Tabrani meriwayatkan hadis dengan sanad yang hasan. At-Tabrani meriwayatkan hadis dengan sanad hasan. Berbaktilah kamu pada ibu bapamu, nescaya tentu anak-anakmu akan berbakti padamu, dan peliharalah dirimu, nescaya tentu isteri-isterimu akan menjaga diri. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa berbaktilah kamu kepada ibu bapa kamu, lalu pasti nescaya tentu anak-anakmu akan berbakti padamu, dan peliharalah dirimu, nescaya tentu isteri-isterimu akan menjaga diri. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua perkara. Perkara yang pertama, Nabi perintahkan kepada kita supaya kita berbakti pada mak ayah kita.
Bila tika mana kita berbakti pada mak ayah kita, maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan anak-anak yang akan berbakti kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita supaya kita menjaga diri kita. Kita jaga diri kita, lalu Allah SWT akan berikan isteri-isteri ataupun pasangan-pasangan yang menjaga diri. Jadi daripada hadis ini, Rasulullah nak mengajar kepada kita. Disebut oleh para ulama, diri kita ni ataupun orang sekeliling kita, terutamanya anak kita ataupun pasangan kita. Dua benda ni. Yang pertamanya pasangan kita dan yang kedua anak kita. Pasangan kita adalah cermin bagi diri kita. Anak-anak kita ni juga adalah cermin bagi diri kita. Sebab apa? Sebab yang pertamanya, apa yang kita beri pada dua mak ayah kita, baik kita berikan kepada mereka, maka itulah yang kita akan dapat daripada anak-anak kita. Kita baik, kita taat, kita sabar. Mak ayah ni pun kita kena banyak sabar. Bukan hanya sekadar kita sabar terhadap musibah. Itu sebabnya Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam bab sabar ada membicarakan sabar ni kena 3 keadaan. Kita kena datangkan sabar dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, sabar dalam mendepani musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 3 sabar. Tetapi biasa yang kita tahu sabar ni, sabar menerima musibah. Bila datang je musibah, seorang sahabat sakit, kita pun ingat sabar. Kita ingatkan dekat dia sabar. Sedangkan sabar ini bukan hanya tertentu kepada sesuatu musibah. Tetapi sabar ini juga, Imam Ghazali kata, perlu kita datangkan ketika kita hendak melaksanakan perintah Allah. Kita nak puasa, kita nak solat. Kita kena sabar. Apa maksud sabar dalam melaksanakan perintah Allah? Ataupun contohnya solat, macam mana kita nak sabar dalam melaksanakan solat? Kita nak solat ni bukan satu benda mudah. Bukan satu perkara yang mudah. Perlukan mujahadah. Lebih-lebih lagi musim-musim COVID ni. Musim-musim COVID ni dia jadi tepu. Dia jadi kita tepu, kita jadi apa panggil? Kalau keropok tu, dia jadi lemau. Lemau. Sebab kurang bergerak. Otak pun jadi lemau. Nak kuliah pun jadi rasa tak sebagaimana biasa. Sebab badan kita ni, kepala kita ni, muka kita ni tak kena matahari. Kurang pergerakan, kurang pencampuran. Banyak lebih bergaul dalam Facebook semata-mata. Atau paling jauh pun dengan anak isteri kita dekat rumah. Tak lebih daripada tu. Program kurang, jadi kita jadi tepu lemau. Jadi bila tepu lemau, sikit sebanyak dia akan mengganggu gugat juga dengan ibadah-ibadah kita. Dia jadi kurang semangat ataupun perlukan kepada sokongan yang banyak ataupun mujahadah kesungguhan yang sangat tinggi. Maka ketika itu kita kena sabar dalam mendepani perkara-perkara tadi sehingga akhirnya kita dapat melaksanakan ketaatan sebagaimana yang diingini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena sabar. Begitu juga dalam keadaan kita meninggalkan maksiat yang Allah SWT larang. Perlukan kepada sabar. Bila datang je sesuatu maksiat, maka kita menahan diri kita daripada melakukan maksiat tadi. Meninggalkan ataupun menjauhkan diri kita daripada maksiat. Perlukan kepada sabar. Ini dia. Itu apatah lagi, begitu juga tentang kita menepani permasalahan ibu bapa. Ibu bapa Allah SWT datangkan. Banyak hadis-hadis sebelum ni yang kita baca tentang pahala ataupun kebaikan yang sangat besar diberikan oleh Allah SWT kepada mereka-mereka yang dapat menjaga ataupun mentaati dua ibu bapa dia. Dia punya input kehidupan kita ni ataupun kunci kehidupan kita ni, semakin besar ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, maka semakin besar jugalah
mujahadah yang diperlukan untuk kita melaksanakan titah perintah Allah SWT tadi. Contohnya seperti ibu bapa. Allah SWT berikan imbalan ataupun berikan pahala kebaikan yang besar sangat. Sehingga kan disebut bahawa setelah Allah dan Rasul, ibu bapa tu wajib kita taat. Wajib kita taat. Maka nak menunjukkan besarnya tadi tu, ataupun kebaikan dan tuntutan tadi, sebesar itu jugalah mujahadah dan juga kesungguhan dan juga sifat sabar yang perlu kita datangkan dalam hendak melaksanakan titah perintah Allah dalam mentaati dua ibu bapa. Bukan satu benda mudah. Perlukan kesabaran. Itu sebabnya kita kena letakkan di hadapan kita. Sabar. Bahkan diletakkan, diberikan perumpamaan oleh para ulama bahawa ibu bapa ini seperti kunci. Seperti kunci. Kunci bagi apa? Kunci bagi kebahagiaan kita, kehidupan kita di dunia dan juga kunci syurga kita di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ibu bapa. Tapi kalau katalah sampaikan tahap diberikan perumpamaan ibu bapa ni seperti kunci kebahagiaan di dunia dan kunci bagi syurga kita di akhirat Allah SWT, maka sudah barang pasti nak mendapatkan kunci tadi satu perkara yang sangat susah. Kenapa? Dia sangat bernilai. Dia sangat berharga. Maka ketika itu kita perlukan kepada mujahadah kesungguhan yang sangat tinggi dan juga sabar yang sangat-sangat besar. Sehingga akhirnya barulah kita dapat menakluki ataupun menggapai kunci-kunci tersebut. Dia. Itu sebabnya diberikan peringatan oleh Nabi SAW di sini bahawa orang yang nakkan anak dia jadi baik, anak dia baik. Nak anak yang baik, kena dia jadi baik. Dia kena jadi anak yang baik. Bila dia jadi anak yang baik, barulah dia dapat anak yang baik. Ni dia, tu kunci. Tu sebabnya kita, bila kita tengok anak kita, biasa cermin pada anak itulah baru memberikan kesedaran dalam diri kita tentang apa yang telah kita lakukan kepada dua ibu bapa. Biasa macam tu. Waktu tak ada anak, kita tak rasa. Kita tak berapa nak rasa. Kita rasa kita ni betul aja. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala datangkan anak pada kita, maka apa yang dibuat oleh anak tadi pada kita, ketika itulah baru kita rasa selama ni banyaknya dosa dan kesilapan kita kepada ibu bapa kita. Itu sebabnya ibu bapa yang masih ada, Allah berikan kesempatan untuk memperbanyakkan taubat, minta ampun pada mak ayah. Gunakan kesempatan tersebut dengan sebaik mungkin. Sebabnya apa sekalipun pertentangan, percanggahan, khilaf di antara ibu bapa, kehendak ibu bapa, yang mana kehendak tadi selagi mana tidak bercanggah dengan kehendak Allah dan Rasul, maka wajib kita dahulukan bila bercanggah dengan kehendak anak-anak isteri kita. Kenapa? Bukan hanya sekadar kita saja sebagai seorang anak lelaki ataupun seorang suami, seorang ketua keluarga, tetapi mujahadah dan sabar tersebut perlu juga ada pada isteri-isteri dan anak-anak kita. Tapi itulah, nakkan kita sebut tentang kebahagiaan rumah tangga. Kita sebutkan kebaikan-kebaikan rahmat kasih sayang Allah menaungi rumah tangga kita. Semuanya akan rasai. Suami akan dapati. Isteri akan rasai kebahagiaan tadi. Anak-anak akan rasai. Tetapi begitu juga perlunya ada sokongan sabar dan mujahadah dalam melaksanakan ketaatan ataupun mendahulukan ibu bapa tersebut daripada isteri dan anak-anak. Itu perlu kerjasama yang baik. Sebab suami ni pun dia tak hebat. Hebat macam mana pun seorang suami, kehebatan tadi tetap dia balik pada tulang belakang dia dan sayap dia. Siapa dia? Isteri-isteri dan anak-anak dia. Jadi isteri yang hebat senantiasa memberikan nasihat dan peringatan pada suami. Isteri yang hebat adalah senantiasa memberikan peringatan pada suami. Suami yang hebat sentiasa memberikan nasihat dan peringatan pada isteri. Ini perlu. Itu sebabnya Allah jadikan di atas muka bumi ini fitrah. Dan fitrah ini berpasang-pasangan.
Tangan pun Allah Ta'ala tak bagikan 3. Tangan Allah Ta'ala bagikan 2. Ada tangan kanan, ada tangan kiri. Ada kaki kanan, ada kaki kiri. Ada mata kanan, ada mata kiri. Ada telinga kanan, telinga kiri. Hidung pun Allah bagikan ada 2. Hidung lubang kanan, hidung lubang kiri. Cuma mulut Allah bagikan 1. Kalau 2, tak tertolok kita nak dengar. Jadi dua tadi tu menunjukkan bahawa ada bantu-membantu, tolong-menolong. Takkan hebat lengan kanan, tangan kanan kecuali ada bantuan daripada tangan kiri. Tangan kiri takkan hebat kecuali ada bantuan dan pertolongan daripada tangan kanan. Begitu jugalah anggota-anggota yang lain. Begitu jugalah lebih-lebih lagi apa yang kita bicarakan pada pagi ini dalam melaksanakan ketaatan kepada berbakti kepada ibu bapa. Maka suami tadi ataupun anak perempuan ataupun anak lelaki, dia takkan boleh berbakti pada ibu bapa dalam keadaan baik kecuali ada bantuan dan sokongan daripada pasangan dia. Ni cerita sikit lah. Saya dulu belajar kat luar lah. Belajar kat luar sampai satu hari tiba-tiba dapat berita mak sakit. Jadi bila mak sakit ni, dekat berita mak sakit, berita tu pula datang betul-betul habis periksa. Selesai periksa akhir, sem akhir. Jadi kita pun berbelah bagi. Nak balik ke tak, bila tanya dengan mak ni dia tak mengaku dia sakit. Tapi kakak cerita mak sakit teruk. Mak kata tak payah balik, terus belajar. Jadi kita pun belah bagi, nak balik ke tak. Akhirnya buat solat hajat. Lepas tu datang jumpa Syekh, minta nasihat. Syekh kata baliklah. Balik jaga mak. Saya kata kenapa, belajar kan besar. Syekh kata apa? Syekh kata sebesar-besar kau menuntut ilmu, jauh lebih besar kau menjaga ibu bapa. Itu satu. Saya kata, saya tanya lagi, sejauh mana tuntutan? Lalu dia datangkan contoh. Satu hari Nabi SAW memanggil para sahabat, menyeru para sahabat untuk mendatangi satu jihad, satu peperangan. Lalu bila Rasulullah seru sahabat untuk mendatangi satu peperangan, dah diseru semua sahabat pun datang. Tiba-tiba datang seorang sahabat, dia datang bertemu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nak ikut sama peperangan. Lalu Rasulullah bertanya, wahai sahabat, ada ibu bapa tak yang kau jaga? Lalu sahabat tadi mengakui, aku ada seorang ibu yang aku masih jaga. Lalu ketika tu Rasulullah perintahkan kepada sahabat tadi supaya balik jaga ibu dia. Ini nak gambarkan kepada kita menjaga ibu itu jauh lebih besar dibandingkan berjihad. Jihad besar tak? Jihad besar, sangat besar. Apatah lagi di zaman Nabi SAW. Ketika itu sangat memerlukan bilangan, kekuatan untuk menghadapi kaum musyrikin ketika itu. Tetapi sebesar-besar jihad peperangan, jauh lebih besar jihad dalam mentaati, berbakti, menjaga dan memelihara ibu bapa. Lalu Syekh tadi kata, ada hak kau balik, dia kata. Balik jaga mak. Jadi kita pun dapatlah keputusan balik. Lepas tu dia kata, aku nak ingatkan kau satu perkara. Ni dia yang saya nak kongsikan. Aku nak ingatkan kau satu perkara. Kau balik nanti, engkau tak akan boleh jaga mak engkau dengan baik. Kecuali bila tika mana engkau kahwin. Dia kata, aku nak kau kahwin. Aku nak kau kahwin. Sebab bila kau kahwin saja, barulah engkau akan dapat menjaga mak engkau dengan baik. Saya tanya, kenapa pula? Apa hubungan? Kan nanti saya belah bahagi. Mana saya nak jaga isteri saya? Mana saya nak jaga mak saya? Lalu Syekh kata, engkau orang lelaki, dia kata, engkau takkan memahami sifat orang perempuan kecuali isteri engkau. Jadi balik je tu, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tak lama pun kita minta pada Allah supaya datangkan seorang isteri, bukan sekadar untuk rumah tangga, sebuah rumah tangga nak jaga kita, tetapi jaga mak kita. Alhamdulillah, Allah datangkan seorang isteri yang dapat jaga mak kita sampailah akhir hayat mak kita. Alhamdulillah. Jadi penting, ini nak gambarkan salah satu contoh bagaimana perlunya kita berbakti pada ibu bapa, dan kebaktian yang kita berikan pada ibu bapa tadi takkan dapat diberikan dengan sempurna, dengan baik, kecuali pasangan yang memberikan sokongan dan dorongan yang sangat baik. Dan di situlah dengan berbakti, mujahadah yang sangat tinggi melalui kerenah-kerenah mak ayah tadi. Mak ayah ni pun ada kerenah juga. Sebab kadang-kadang mak nak A, anak nak B.
Mak ayah dia nak B, anak pula nak C. Jadi selalu terhambat ataupun bercanggah kemahuan di antara mak ayah dengan anak. Tak kira lah baik daripada segi pasangan ke, kehidupan ke, lebih-lebih lagi hari ni anak-anak dia ada selera dia sendiri. Itu sebabnya banyak kita jumpa mak ayah buat rumah besar-besar, anak dia ada 4, bilik 4. Ustaz, rumah saya pernah datang seorang hamba Allah. Rumah dia besar sangat. Anak dia ada 6. Saya tanya, Datuk, besarnya rumah, duduk berdua je. Itulah Ustaz, dulu saya ni buat rumah, saya ni memikirkan anak-anak. Anak ada 6, buat bilik 6. Besar Ustaz. 6 bukan kecil-kecil punya bilik. Besar, tapi akhirnya saya tinggal 2. Kenapa Datuk? Diorang tak nak duduk ke? Itulah Ustaz, bila dah masing-masing ada kerja, ada selera dia sendiri. Ada duit, ada selera dia sendiri. Jadi masing-masing beli rumah sendiri. Jadi tinggallah kami berdua. Ini dia. Jadi kemahuan tadi biasa bercanggah di antara anak dengan mak ayah. Itulah, di situlah titik-titik mujahadah dan sabar yang sangat tinggi diperlukan kepada setiap anak untuk mendahulukan kemahuan ibu bapa. Selagi mana kemahuan ibu bapa tadi tidak bercanggah dengan kemahuan ataupun kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di manakah kekuatan yang perlukan? Yang perlu kita lihat untuk menjadikan satu kekuatan. Di mana perkara yang perlu kita lihat untuk dijadikan satu kekuatan dalam kita mendepani kerenah-kerenah mak ayah kita tadi. Mana kita lihat? Yang pertama sekali lihat bahawa mak ayah kita ni adalah kunci kebahagiaan kita di dunia dan kunci syurga kita. Di situ kekuatan. Tak nak kena letak mak ayah kita kat depan. Sebab apa? Kalau aku tak dulukan mak ayah kita, aku tak dulukan mak ayah aku, maka ketika itu besar kemungkinan aku tak akan dapat menggapai kebahagiaan kehidupan yang sebenar dan aku tak akan dapat kunci syurga aku di akhirat nanti. Di situ ada kekuatan. Yang kedua dia pula lihat pula, ya Allah Tuhanku, kalau aku tak berikan ketaatan dengan sebaik pada mak ayah aku, maka ketika itu aku akan dapat anak macam aku. Degil, pentingkan diri sendiri. Apatah lagi, paling bahaya sekali dalam kehidupan ini, bila kita bicarakan di mana hak saya. Allahu Akbar. Sedih. Sangat-sangat sedih. Baik sama ada pasangan, anak, tak kiralah, dalam masyarakat, berjiran. Mana hak saya? Hak saya mana? Siapa yang nak mempertahankan hak saya? Bila kita bercakap mak ayah nak macam ni, kita nak macam ni. Lepas tu bila mak ayah bangkit sikit suara, kita kata, mana hak saya sebagai seorang anak? Kita sebut tentang hak. Begitu juga tentang pasangan. Bila mana pasangan, si suami bercakap, mana hak saya sebagai suami? Mana hak saya sebagai seorang isteri? Bila dibangkitkan tentang hak saja, maka ketika itu Allahu Akbar, akan tertutuplah segala pengorbanan. Tertutuplah segala sifat mengalah, sifat mendahulukan. Itu sebabnya Allah SWT ajar pada kita, mana hak Allah, mana hak kita. Mana hak sesama Islam, mana hak sesama manusia, mana hak sesama makhluk. Itu semua kita kena lihat. Dan Nabi SAW mengajar kepada kita satu penghidupan yang sangat baik. Sangat baik. Nabi ni ada contoh. Sehinggakan para sahabat pernah mendatangi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Datang jumpa Sayyidatina Aisyah, tanya, ya Aisyah, ya Sayyidatina Aisyah, ya ummul mukminin, apa itu akhlak Rasulullah? Apa itu akhlak Rasulullah? Lalu Sayyidina Aisyah jawab, akhlaquhu al-Quran. Akhlak Rasulullah Nabi SAW ini adalah Al-Quran. Apa yang Nabi tunjuk, itulah isi kandungan Al-Quran. Baik sama ada ketetapan Nabi, kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, semuanya itu adalah isi kandungan daripada Al-Quran. Maka ketika itu sudah barang pasti, apa sekalipun yang Allah Ta'ala telah garis pandukan dan Allah SWT telah tetapkan di dalam Al-Quran, yang mana kita tahu bahawa Al-Quran ini adalah buku manual bagi kehidupan manusia. Buku manual. Macam mana kita nak menjalani kehidupan seharian kita ini, maka buku manual yang perlu kita jadi rujukan adalah Al-Quran. Tengok balik Al-Quran. Jadi contohnya kat mana? Contohnya adalah daripada suri tauladan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Itu sebabnya Sayyidina Aisyah bila ditanya oleh sahabat Sayyidina Aisyah, wahai Aisyah, apa itu akhlak Rasulullah? Sayyidina Aisyah tidak menjawab yang lain
kecuali dia kata akhlaquhu Al-Quran. Dan kita lihat secara teliti bagaimana Rasulullah SAW itu mendatangkan sifat sahabat, mendahulukan sahabat, mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya. Tetapi bila tika mana sampai sesuatu hak yang bersangkut paut dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan syariat Allah, maka Nabi tidak mengalah sedikit pun. Itu sebabnya salah satu tanda kenabian Nabi SAW yang disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu adalah sifat sabar. Sifat sabar. Dan para sahabat kebanyakan mereka lebih mengenali Nabi SAW terlebih dahulu sebelum mengenali jasad Nabi. Dia melalui daripada kitab-kitab yang terdahulu, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi yang terdahulu, mereka kenal. Allah Ta'ala sebut ciri-ciri ataupun sifat-sifat kenabian. Dan salah satu daripada sifat ataupun ciri-ciri yang disebutkan oleh Allah SWT dalam kitab-kitab terdahulu, iaitu sifat sabar. Itu sebabnya pernah seorang Arab Badui mendatangi Nabi SAW. Satu hari, Nabi SAW tengah duduk dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Tengah duduk dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, lalu tiba-tiba seorang Arab Badui datang segah Nabi. Dia datang segah Nabi ni bukan segah-segah biasa. Dia cekik leher Nabi ni baju ni. Cekak leher ni, dia cekak leher Nabi ni sampaikan merah, meninggalkan kesan merah pada leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa kuatnya. Lalu bukan hanya sekadar dia datang cekik saja. Dia herdik Nabi. Dia marah Nabi. Dia hina Nabi. Macam-macam perkataan. Memang benar. Nabi SAW ni ada hutang pada dia. Tapi riwayat menyebutkan bahawa hutang tu belum sampai masa untuk dibayar. Sebagaimana perjanjian. Maka ketika itu, tapi dia datang segah Nabi sehingga menyatakan, wahai Muhammad, kau ni pandai berhutang tapi tak pandai bayar. Kau ni memang jenis mak ayah kau, tak pandai berhutang tapi tak pandai bayar. Cuba bayangkan. Kita orang Melayu ni, orang kutuk kita boleh tahan lagi. Tapi bila sebut mak ayah, walaupun kita ni bukan anak baik pun, kita bukan jenis taat pada mak ayah, suka lawan mak ayah je. Tapi bila orang sebut mak pak kau, oh jangan, tak belajar silat pun boleh buka bunga silat. Ni dia kita. Tapi Rasulullah tenang ketika itu. Dalam keadaan kata-kata yang dilontarkan oleh Arab Badui tadi. Sayyidina Umar menggigil yang duduk di sebelah Nabi SAW. Menggigil dia. Dan sehingga riwayat menyebutkan bahawa Sayyidina Umar ni dah tarik dah pedang dah. Nak hunus saja. Nak dikelar leher Arab Badui tadi. Ditahan oleh Nabi SAW. Nabi kata, jangan Umar, jangan. Lalu ketika itu terus Rasulullah perintahkan kepada Sayyidina Umar supaya balik lihat apa ada di rumah, tolong ambil buat bayar hutang tersebut. Lalu Sayyidina Umar pun balik ambil tengok apa yang ada dekat rumah, dia ambil untuk buat bayar hutang Arab Badui tadi. Bayar. Sayyidina Umar sampai saja bayar, serah pada Arab Badui tadi. Bila serah saja pada Arab Badui itu, terus Arab Badui itu terus terjeletak jatuh. Duduk dekat peha Nabi SAW, dekat lutut Nabi SAW. Terus, wahai Muhammad, dia kata, wahai Muhammad, benarlah engkau seorang Nabi, seorang Rasul. Benarlah engkau seorang Nabi, seorang Rasul. Bagaimana aku nak meluk Islam? Ketika itulah Rasulullah terus ajar Arab Badui tadi syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sayyidina Umar duduk sampai Rasulullah terkejut. Datang beria-ia sampai mencekik-cekik Rasulullah tadi. Tiba-tiba masuk Islam. Rupanya bila ditanya, sebenarnya Arab Badui tadi datang bukan nak minta hutang, bukan nak tagih hutang, bukan marah sebab hutang. Tetapi dia nak melihat sejauh mana kebenaran yang disebut dalam kitab-kitab terdahulu bahawa Nabi SAW itu tanda Nabi akhir zaman mempunyai sifat sabar. Tapi sifat sabar yang ada pada Nabi ini, dia sabar terhadap diri dia. Orang cemuh dia, orang marah dia, orang buat apa kat dia pun, dia sabar. Kerana dia tahu mana hak dia. Tapi bila sampai tika mana perkara yang bersangkutan dengan hak Allah SWT, maka Nabi tak ada kompromi. Kita lihat di mana? Lihat bila tika mana Nabi SAW sendiri mewujudkan ataupun mengadakan peperangan. Bagaimana ada peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khaybar, Khandaq dan peperangan-peperangan yang lain. Menunjukkan bahawa bila tika mana sesuatu perkara yang bercanggah, yang bertembung di antara hak Allah SWT dan syariat Allah SWT, maka Nabi no kompromi. Ini dia. Ini yang perlu kita lihat. Itu sebabnya kita dalam kehidupan ni, kita tak boleh bicarakan mana hak saya.
Mana hak saya sebagai seorang anak? Takkan saya nak dulukan mak ayah aja. Sikit-sikit mak ayah, sikit-sikit mak ayah. Sikit-sikit suami, sikit-sikit isteri. Mana hak saya? Bila kita sudah ada dalam diri kita, dalam dada kita, dalam benak kita, mana hak saya? Membangkitkan hak saya, maka ketika itu tertutuplah kebaikan-kebaikan yang sepatutnya kita dapat di sebalik daripada kehidupan yang kita lalui di sekeliling kita. Itu sebabnya kita kena lihat. Allah Ta'ala bicarakan hablum minallah wa hablum minanas. Hubungan dengan Allah kena jaga, hubungan dengan manusia. Bila hubungan dengan Allah ni, hubungan Allah SWT ni kita tak akan boleh jaga kecuali kita meletakkan Allah segala-galanya. Hubungan manusia ni kita tak akan boleh jaga, kita tak boleh pelihara kecuali kita ada sifat mengalah, sifat mengalah. Perlu ada. Tapi berpadalah tu tadi. Kena tahu mana hak Allah, mana hak kita, mana hak manusia. Supaya bila terjadi je pertemuan-pertemuan tadi, kita dahulukan hak-hak mereka. Apatah lagi yang kita bicarakan pada pagi ini, tentang hak ibu bapa tadi, perlu kita laksanakan. Nakkan kebaikan di dunia, di akhirat, kena laksanakan hak ibu bapa tadi dengan baik. Bila bertembung kemahuan kita dengan kemahuan mak ayah, kita kena dulu ke kemahuan mereka sekalipun pahit. Pahit bukan senang. Itu sebabnya awal-awal tadi saya sebutkan bahawa nak dapatkan kunci syurga ni, nak dapatkan kebahagiaan di dunia ni, nak dapatkan anak-anak yang baik ini, kena kita letakkan mak ayah di depan kita. Dan seterusnya Nabi SAW memberikan peringatan lagi daripada hadis. Hadis tadi Nabi kata, peliharalah dirimu, tentu isteri-isterimu akan menjaga diri. Apa maksudnya? Nabi SAW nak gambarkan kepada kita ni, mudah cakap, kita ni nak pasangan yang baik, kita kena jadi baik. Itu dia. Kataan yang paling mudah dapat. Kita nak pasangan kita baik, nakkan isteri kita baik, kita kena jadi baik. Kita nak suami kita baik, kita kena jadi baik. Semuanya itu kunci balik kepada diri kita. Bagaimana keinginan kita kepada pasangan kita, kepada anak kita, kita kena jadi baik. Sebab Allah SWT dah sebut dah di dalam Al-Quran bahawa didatangkan setiap pasangan tadi. Jika baik seorang tu, Allah datangkan pasangan yang baik. Suami dia baik, laki tadi baik, Allah datangkan isteri yang baik. Isteri yang baik, Allah Ta'ala datangkan suami yang baik. Timbul soalan. Ni pernah timbul soalan dalam satu kuliah. Ustaz dia kata, macam mana suami tu tak baik? Suami tu minum arak, suami tu zina, suami tu buat maksiat, suami tu macam-macam dosa besar suami buat. Tapi isteri tu baik sangat. Tu pernah juga kita dengar, biasa kita dengar. Terjadi dalam masyarakat kita, suami dia tak baik. Ada juga isteri baik, suami dia baik, suami baik sangat. Tapi isteri pula tak baik. Isteri tak baik, buat maksiat kat luar. Ada suami yang kedua, poligami kan suami dia. Ini tak sepatutnya terjadi. Kenapa jadi sedemikian? Ini sudah barang pasti ujian daripada Allah SWT. Ini ujian Allah. Setiap apa yang Allah Ta'ala berikan, yang datangkan pada kita, pasti ada hikmah di sebalik itu yang kita tak tahu. Memang asal-asalnya Allah Ta'ala kata apa? Suami yang baik didatangkan isteri yang baik, isteri yang baik datangkan suami yang baik, pasangan yang baik akan datangkan pasangan yang baik, yang tak baik akan datang tak baik. Tapi kalau katalah sebaliknya sekalipun, Allah Ta'ala datangkan sesuatu itu, pasti ada kebaikan besar. Contohnya apa? Contohnya, salah satu contohnya kita lihat, jangan kita melihat bila kita dah dapat suami baik ataupun dapat isteri baik, oh itu bahagia. Nanti kita kena tengok pula. Satu angle. Satu angle kita kena lihat. Jangan kita rasa, oh bahagianya hidup aku dapat suami baik. Bahagianya aku dapat isteri baik. Allah bagi kebaikan. Tak. Allah bagi anak-anak baik dah. Jangan macam tu. Kita hidup atas dunia, kita kena balik-balik pada teras. Hidup atas dunia ini bukan keputusan. Nak meletakkan keputusan sebagai satu kebahagiaan ataupun satu kebaikan itu tak boleh letak selagi mana hidup atas dunia. Kenapa? Kerana kunci hidup atas dunia ni, kunci dia adalah ujian. Baik sama ada kita dapati sesuatu perkara tadi baik ataupun tidak baik, maka kedua-dua keadaan tadi tetap ujian. Si seorang suami dia dapat isteri baik, ujian. Seorang suami dia dapat isteri tak baik, itu juga ujian. Bukan bila ke mana kita dapat suami baik, bukan ujian. Kita dapat suami tak baik, itu ujian. Tak. Allah Ta'ala uji manusia setiap saat, setiap detik. Walaupun nampak sesuatu tu baik pada mata,
ataupun tak baik pada mata kita, kedua-dua keadaan tadi adalah ujian daripada Allah SWT. Sehingga kan ada satu kalam daripada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, disebut gini. Dia kata apa? Sesungguhnya ujian yang Allah Ta'ala datang dalam bentuk maksiat itu jauh lebih baik dibandingkan ujian yang Allah Ta'ala datangkan dalam keadaan baik pada pandangan mata kita. Macam mana tu? Ujian yang Allah Ta'ala datangkan pada dua mata kita, kita tengok satu benda tu nampak macam tak baik. Contohnya apa? Orang tu dia minum arak. Orang tu minum arak. Kita tahu minum arak tu tak baik. Maka sesungguhnya ujian yang macam tu lebih baik, lebih baik dipanggil sebagai, lebih baik. Ujian dalam bentuk tu jauh lebih baik didatangkan dibanding ujian yang kita nampak baik pada mata kita. Contohnya apa? Kita nampak orang tu pergi masjid. Pergi masjid baik tak? Pergi masjid baik. Tapi ujian dalam ketaatan itu jauh lebih susah nak dihadapi dibandingkan ujian dalam kemaksiatan. Itu maksud dia. Kenapa? Kerana orang yang nampak sesuatu benda itu maksiat, nampak benda tu maksiat. Oh, minum arak ni maksiat. Maka ujian tu, dengan ujian maksiat tadi, maka mudah untuk membuatkan dia akhirnya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dibandingkan ujian yang didatangkan dalam bentuk baik ataupun bentuk taat. Contohnya orang pergi masjid tadi. Orang pergi masjid tadi, nampak baik tak? Baik. Nampak taat tak? Taat. Kalau kata contoh pasangan pula, Allah Ta'ala datangkan suami baik. Baik tak? Oh, baik. Jauh lebih susah dibandingkan datangkan suami yang tak baik. Memang na'uzubillah, tak ada orang atas dunia ni dia minta suami tak baik ataupun minta pasangan isteri tak baik. Tak. Tapi kalau katalah sekalipun didatangkan, itu juga satu rahmat daripada Allah SWT. Kenapa? Bila kita dapat satu pasangan yang tak baik, maka kita nampak tak baik. Dengan tak baik itu, secara fitrah manusia, dia akan membuatkan seseorang itu semakin dekat dan hampir dengan Allah SWT. Dibandingkan orang yang menjalani kehidupan dengan taat. Contoh pergi masjid tadi. Contoh pertama pergi masjid. Nampak baik tak? Baik. Tapi dalam dia perjalanan ke masjid itu, jauh lebih kena berhati-hati kerana takut-takut di situ jauh jarum yang sangat-sangat halus sehingga dia tak sedar di sebalik daripada ketaatan tadi ada fitnah, ada kejahatan, ada kemaksiatan besar yang telah dilakukan ataupun dirosakkan oleh syaitan dan dia. Apa dia? Salah satunya sifat takabur. Na'uzubillah min zalik. Ini takabur ni benda yang tak nampak. Api dalam sekam, benda yang kita tak tahu. Gunting dalam lipatan, benda yang tak nampak pada mata. Nampak baik. Itu sebabnya benda baik ni, kita tak tahu ada maksiat sebaliknya. Akhirnya, kita terus bermain dengan maksiat yang tak nampak. Sifat apa? Sifat takabur tadi. Begitu juga dapat suami baik. Dapat suami baik. Oh baik, ya Allah. Kita ni bila baik dengan sepasangan, dapat suami baik, dapat isteri baik. Bila dah baik sangat, rasa-rasa kita dengan Allah tu macam mana? Sebab hati perasaan kita ni dia tak boleh dibelah bagi. Macam mana kita sayang Allah, begitu juga kita sayang manusia tak. Itu sebabnya kenapa baik-baik suami, baik-baik isteri, ada satu ketika keadaan Allah Ta'ala uji juga rumah tangga dia. Digoyang-goyang, digoncang-goncang juga. Sebab apa? Allah goncang rumah tangga dia itu ada, kalau bahasa kita, kadang-kadang tergigit lidah. Istilah orang Melayu kita. Kadang-kadang tergigit juga lidah. Penting tergigit lidah tadi. Kerana bila tergigit lidah, maka kita akan makan dalam keadaan berhati-hati. Begitu juga bila goncang, Allah goncang rumah tangga kita. Bila goncang je tadi, disitulah kembalinya hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita baik je, Allah tak goncang. Baik sangat. Maka ketika itu, mungkin kita dengan Allah jauh dengan disebabkan suami tadi baik. Itu sebabnya dalam keadaan apa sekalipun, yang penting Allah Ta'ala ajar pada kita ialah macam mana kita letakkan ataupun macam mana cara kita mendepani tadi. Macam mana sangkaan kita, macam mana penerimaan kita, macam mana pandangan dua mata kita terhadap satu perkara tadi. Sekalipun mungkin benda tu baik, tapi kalau kita tengok tak baik, maka dia akan datang sebagai satu benda yang tak baik. Contohnya apa? Contohnya seperti goreng pisang. Ni sebabnya kita ni diajar supaya sentiasa melihat suatu benda tu dengan penglihatan, dengan pandangan yang baik. Sekalipun tak baik. Nampak benda tu tak baik. Pahit, pekit, jarit. Tapi kita kena tengok. Contohnya apa? Contohnya kita ada jiran. Ni contoh. Kita ada jiran. Jiran kita ni, dia tak buat jahat kat kita. Tapi kita asyik terasa hati je dengan dia.
Contoh macam 2-3 bulan lepas. 2-3 bulan lepas ada seorang hamba Allah. Dia telefon saya. Seorang hamba Allah telefon, "Ustaz," dia kata, "saya nak mengadu sikit Ustaz, nak minta nasihat Ustaz." Saya kata, "Kenapa kak?" Dia kata, "Ustaz, begini Ustaz. Saya ada jiran. Jiran saya ni, kami duduk kat taman. Tapi jiran saya ni, dia duduk macam kat kampung. Dia macam duduk kat kampung." "Kenapa kak?" "Oh, rumah taman. Tapi depan rumah dia macam kampung. Ada pokok pelam, ada pokok itu, ada pokok ini. Macam-macam pokok semua ada. Sepenuh-penuh ruang depan rumah dia tu. Habis penuh." Jadi isu dia Ustaz, gini. Pokok tu bila besar, dia kata rendang, dahan tu dah masuk sampai rumah saya, dia kata. Dahan tu bila masuk rumah saya, yang saya pelik tu, setiap kali buah pelam tu dia berbuah, buah tak masuk rumah saya. Daun kering yang masuk rumah saya. Saya yang tak tahan ni Ustaz, bukan hanya sekadar daun saja, bahkan daun-daun kering yang jatuh tadi tu membuatkan longkang saya ni Ustaz tersumbat. Saya sampai terpaksa bayar orang pula sebulan sekali datang, RM150 dikeluarkan untuk orang tadi bersih, upah orang tadi bersihkan longkang-longkang saya tersumbat disebabkan daun kering tu. Jadi ni macam mana nak buat Ustaz, dia kata. Nak buat macam mana? Itu sebabnya saya kata daun kering pertama sekali, Allah Ta'ala dia tak akan datangkan jiran tadi kecuali jiran tadi datang sebagai satu kebaikan pada kita. Yang keduanya, Allah SWT tak akan datangkan pohon tadi kecuali Allah Ta'ala datangkan pohon tadi untuk kebaikan pada kita. Allah Ta'ala dia tak akan datangkan daun kering kecuali daun kering tadi dia datang jatuh dekat dalam longkang kita sampai tersumbat kecuali dia ada kebaikan pada kita. Allah SWT tak akan datangkan gerakkan hati kita untuk bayar upah RM150 kecuali Allah Ta'ala datangkan kebaikan untuk datangkan kebaikan pada diri kita. Itu sebabnya kita ni kena tengok angle, tengok sesuatu tu dengan pandangan kacamata baik. Kalau kita tengok tak baik, maka kita akan dapat tak baik. Kena tengok baik. Kalau tengok tak baik tu yang rasa tak puas hati je, tak selesai. Cuba bayangkan kita ni betul lah kata resmi orang Melayu, dah jatuh ditimpa tangga, terpalit pula tai ayam. Ni jenis orang kita ni, dah jatuh ditimpa tangga, terpalit pula tai ayam. Kenapa saya kata macam tu? Dah lah, contoh macam tadi, dah lah pokok masuk dalam rumah kita, lepas tu daun kering jatuh tempat kita, lepas tu kita pula kena keluar modal, lepas tu begini, sakit hati dan sebagainya, akhirnya dah sakit kepala, naik darah tinggi, lepas tu pergi hospital beli ubat, lepas tu tak tahan pula, main lagi dengan perasaan tu sampai akhirnya stroke. Sebab apa? Hanya disebabkan. Tapi kalau kita lihat dengan angle baik, dengan kacamata yang baik, maka insyaAllah dia akan jadi baik. Contohnya apa? Mungkin dia tak perasan, mungkin dia tak sengaja. Kalau kita nak tegur pun mungkin tak boleh tegur, tapi mungkin ada kebaikan. RM150 tu pula mungkin jalan kita nak bersedekah. Kita ni kalau tak betul-betul terpaksa, kita susah nak keluar duit. Jadi ada sebab, seribu kali sebab, barulah kita keluar duit. Jadi setidak-tidaknya dengan sebab-sebab tadi, kita keluar RM150 tu kita bersedekah. Dan setidak-tidaknya dengan kita keluar RM150 tadi, abang yang datang menggun rumah kita tadi, atau membersihkan longkang kita tadi, menjadi sebab dia pun ada rezeki. Banyak benda kebaikan. Akhirnya baik tak? Lapang tak ada? Lapang. Alhamdulillah. Walaupun kita dapat jiran macam ni, setidak-tidaknya kita berlapang dada menerima dia. Dengan berlapang dada, ukhuwah kita terjaga, kita juga kesihatan kita terjaga, dan setidak-tidaknya ada kebaikan besar di sebalik daripada kesabaran dan sifat mengalah tadi. InsyaAllah Allah Ta'ala takkan abaikan kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka sesiapa yang melakukan amalan kebaikan, Allah Ta'ala akan balas. Baik ni, sebesar zarah sekalipun kebaikan yang kita lakukan, Allah SWT akan balas baik. Sebesar zarah sekalipun kejahatan yang kita lakukan, Allah Ta'ala akan balas jahat. Apa maksud dia? Ni kenapa Allah Ta'ala datangkan mithqal, zarah. Zarah ni kenapa Allah Ta'ala datangkan perkataan zarah? Disebut oleh para ulama, yang dimaksudkan zarah kat sini ialah satu benda yang kita tak perasan, yang kita tak sangka-sangka. Kita hidup ni banyak benda yang kita tak sangka. Itu sebabnya sekalipun benda tu benda baik, kita tak sangka benda itu benda baik. Tapi disebabkan benda tu baik, Allah Ta'ala akan balas baik. Apatah lagi jiran yang macam tadi yang kita kongsikan cerita tadi. Walaupun kita, contohnya apa? Contohnya gini. Contohnya
Contohnya itulah nak bagi contoh. Contohnya kita pergi makan. Kita pergi makan ataupun kita pergi kedai. Kita nak pergi makan, tak boleh makan tengah PKP ni. Boleh keluar pergi kedai runcit, beli barang. Jadi kita pun tak kenal pun orang tu. Cuma berselisih muka. Kita pun senyum je. Dia pun senyum. Senyum. Kita tahu tak baik. Kita tak sangka benda tu baik. Hanya sekadar senyum. Benda tak sangka-sangka. Tapi disebutkan senyuman tadi, Allah Ta'ala satu benda kebaikan, maka Allah Ta'ala akan balas kebaikan. Benda yang tak disangka. Ni apatah lagi benda yang kita sangka. Dan itu sebabnya kita ni hidup, jangan letakkan dekat depan kita tu mana hak saya. Bila kita letak mana hak saya, maka ketika itu sudah barang pasti akan menutup segala kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang sepatut kita dapat daripada Allah Subhanahu Taala, lebih-lebih lagi rahmat Allah dan redha Allah Subhanahu Taala. Itu sebabnya hidup atas dunia ni sakit, pahit. Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis, kau tak silap Nabi sebut kalau seorang itu betul-betul mengetahui tentang hakikat kehidupan dunia ini, pasti dia akan senantiasa menangis, perit-jerit. Betul. Orang yang semakin dekat dirinya dengan Allah, maka semakin dia penat, semakin dia menangis, semakin dia rasa takut, rasa macam-macam yang membuatkan dia resah dan sebagainya. Tapi dalam keresahan seseorang tersebut, dia hampir dekat dengan Allah SWT, semakin ada ketenangan. Jadi itulah peringatan daripada Nabi SAW, iaitu Nabi kata, yang pertamanya Nabi kata, berbaktilah kamu kepada ibu bapa kamu, kamu akan dapat anak-anak yang akan berbakti padamu, dan jagalah dirimu kerana kamu akan dapat isteri-isteri yang akan menjaga diri. Ini dua. Itu sebabnya kita nak anak yang soleh, kita kena jadi anak yang soleh dulu. Kita nak anak yang soleh, kita kena jadi anak yang soleh. Kita nakkan pasangan kita pasangan yang baik, maka kita sendiri kena jadi orang yang baik. Kita kena mengalah, kita kena jadi orang baik, kita kena jaga hak Allah, kena jaga hak manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sama manusia. Dalam nak menjaga hubungan tadi, jangan kita bangkitkan hak kita, tetapi kita dahulukan hak mereka dan mengalah. Tapi bila tika mana bersangkut paut dengan hak Allah, bertentang dengan hak manusia, di antara hak manusia dengan hak Allah, hak kita dengan hak Allah, maka dulukan hak Allah. Bila bertentangan dengan hak kita, di antara hak kita dengan hak ibu bapa kita, maka kita dahulukan hak ibu bapa. Bila bertentangan di antara hak kita, kemahuan kita, kehendak kita dengan orang yang berada sekeliling kita, maka lebih baik kita mengalahkan. Itu lebih baik daripada kita letakkan di hadapan hak kita konon-kononnya, tapi hakikat sebenarnya kebaikan tadi tertutup daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsikan pada pagi ini, pengajian kitab Mukasyafatil Qulub pada bab yang ke-24, berbakti kepada ibu bapa, muka surat 217. Semoga ada kebaikan sedikit, muka ada kebaikan kita bersama, terutamanya diri saya yang berkata-kata ini hanya sekadar berkongsi ataupun memperingatkan diri saya. Itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsikan. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah silap, salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya, insya-Allah. Semoga Allah SWT memelihara kita dan diberikan keselamatan pada kita, keluarga kita, keturunan kita, jiran kita, masyarakat kita, negara kita, seluruh kaum muslimin, muslimat yang ada di atas muka bumi daripada fitnah, musibah COVID-19. Dan Allah Ta'ala cepat-cepat hilangkan musibah ini dan keluarkan kita daripada kesulitan ini, dan permudahkan segala urusan kita, diberikan kita kesabaran, diberikan kita kekuatan, diberikan kita pimpinan taufik dan hidayah. InsyaAllah semoga ada kebaikan besar di sebalik apa yang terjadi. Allah Ta'ala datangkan ini insyaAllah di dunia dan lebih-lebih dari di akhirat. Wallahu ta'ala alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لنا من الصالحين، رب هب لنا من المؤمنين، رب هب لنا من المتقين. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة جماعة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.